Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya lagi Naim untuk channel isbullet.com. Dalam video kali ini kita akan sambung siri tutorial talent kita. Untuk episod hari ini kita akan explore lebih mendalam lagi untuk gunakan talent Open Studio ni, dan kita akan kenal beberapa komponen yang kita boleh gunakan dengan talent studio. isbullet.com. Ok guys, untuk tutorial sebelum ni kita dah belajar cara untuk download software Open Talent Studio ni dan install beberapa komponen yang kita akan gunakan untuk ikuti siri tutorial di isbullet.com ni. Jadi sepatutnya sekarang ni anda dah boleh lah buka Open Talent Studio ni untuk digunakan. Jika tak boleh, korang boleh rujuk video yang sebelum ni untuk kita follow macam mana cara untuk install Open Talent Studio ni. Jadi untuk episod kali ini kita akan lebih explore mendalam, iaitu kita akan, kalau boleh lihat kat sini, kita boleh tahulah, saya akan tunjukkan macam mana project structure yang selalu saya gunakan untuk buat sesuatu projek baru, dan juga saya akan sharekan beberapa komponen yang kerap kita boleh gunakan dalam talent studio ni, dan juga saya akan terangkan sedikit mengenai job dan subjob dan macam mana job dan subjob ni digerakkan di dalam Open Talent Studio. First kali pastikan korang dah buka lah Open Talent Studio yang kita dah install sebelum ni dekat directory tu, dan dia akan paparkan lah ini adalah screen default dia bila kita dah first time buka. Kemudian kalau kita nak pergi kepada workspace dia, kita boleh just tutup saja welcome ni, so dia akan buka lah workspace dia. Ok guys, jadi ini adalah workspace Open Talent Studio kita. Untuk episod kali ini saya akan lebih fokuskan untuk ruang belah kiri ni, iaitu project structure dia. Jadi kat sini ada beberapa menu yang disediakan. Kita akan lebih banyak gunakan lah daripada pengalaman saya adalah job design, context dan juga metadata. So untuk first ni job design. Job design ni adalah ruang untuk kita create job tu lah. Dan untuk job design ni biasanya saya akan pecahkan kepada project-project dan juga functionality dia. Sebagai contoh, untuk pecah dan organisekan dia adalah kita createkan folder, iaitu dengan right click dekat job design ni dan kita tekan create folder, dan kita akan namakan contohnya ini adalah tutorial. Kemudian untuk lebih organisekan lagi kepada sub folder, kita boleh right click dekat folder tutorial tu, kita tekan create folder lagi. Contohnya ini first tutorial, first job lah. Okay, dan kita dapat lihat dekat sini dia akan ada sub folder. Dan next kita akan create job di dalam first job punya folder ni. Lepas tu kita right click dekat sini dan kita tekan create job. Inilah job yang kita akan mula buat nantilah untuk episod seterusnya. So dekat sini pun saya namakan dia first. So dia akan letaklah job tu di dalam folder first job ni. So andai kata kalau nanti bila dah in the future ada banyak folder, benda ni akan lebih nampak teratur dan kemas. Sebab job ni tengah terbuka, so sepatutnya kalau kita tekan, kita drag kat folder lain, dia tak boleh sebab tengah buka. So untuk before do that, kena tutup dulu dekat belah kanan ni, dekat tengah-tengah ni kan. So untuk contohnya kalau kita kan dah kata rasa macam nak ubah folder lain ke apa, kita boleh je drag and drop. So nampak sekarang ni first job ni dia berada dalam folder tutorial lah, bukan dalam folder first job ni. So ini kita kembalikan balik pada asal. Dan andai kata kalau kita nak delete, just right click dan delete, dan dia akan masuk dalam recycle bin ni. Tapi bila dia masuk recycle bin ni, maknanya dia tak totally delete tau. So kalau kita nak create job dengan nama yang sama, sebagai contoh first job, dia akan tulis the item already exist. Walaupun kita dah delete, tapi kita tak delete dia betul-betul, so kita tak boleh create nama yang sama. Untuk solvekan this problem adalah kita tengok dekat bawah ni kan, recycle bin ni ada first job ni, kita kena delete juga kat sini. Kita tekan delete forever, so dia akan bagi warning lah, dia akan delete forever, dan kita tekan yes. Dan kita nak klik kat sini, kita try balik create job nama first job, so boleh. Okay, itu adalah project structure yang pertama, iaitu untuk job design. Next kita akan pergi kepada context. Context ni saya lebih suka namakan dia sebagai variables lah, iaitu variable yang kita akan gunakan di dalam job kita nanti. Untuk konteks ni dia akan groupkan terus, so saya jarang sangat lah saya akan pecahkan kepada folder sebab dia dah groupkan. So saya akan create konteks group yang pertama. Sebagai contoh macam tadi sama juga, kita right click dekat konteks ni dan kita create konteks group, dan kita boleh bagi nama lah untuk group tersebut. Ok, untuk yang ini maybe yang biasa kita akan gunakan adalah
database. Kita akan buat nama group dia adalah database. Kita akan masukkan variable-variable yang berkaitan dengan database. Dan kita tekan next. Okay, dekat sini kita akan create lah variable-variable yang selalu kita gunakan. Sebagai contoh, biasanya kita akan buat DB server. Okay, so untuk type ni kita boleh ada beberapa default type yang biasa kita gunakan dalam Java, sebab OpenText ni adalah Java. So kita akan adalah beberapa kategori yang kita boleh gunakan. So yang ni kita ambil string dan kita akan masukkan value dia dekat sini. Untuk value ni disebabkan dia string, so kita buat macam string Java lah. Jadi sebab itu kita kena dalam double quote. Kita double quote, contoh kat sini server IP. Okay, sebab tak ada lagi yang saya biar dulu lah. Dan sebab nak add yang seterusnya, kita just tekan je tambah kat sini. Next maybe db name. Sama juga ini kita buat adalah tutorial nama db dia, contoh. Dan kita boleh juga add string, integer contohnya db part. So maybe kita nak letak integer, kita pilih je dekat sini integer. Dan kalau integer, kita tak payahlah letak double quote sebab dia nombor je kan. So untuk okay, ini adalah konteks. Dan selepas kita selesai masukkan, boleh tekan finish. So dekat sini kita akan nampak lah dia akan create database ni. Dan untuk edit dia, kita just double click, so kita boleh edit dia balik. Itu saja. Untuk konteks secara simplenya lah, kita akan lebih explore dalam. Sebenarnya konteks ni banyak lagi boleh buat, tapi ini sebagai basic. Sebab nanti kalau saya ajar lebih banyak, pening. Ini basic dia. Next kita akan lihat adalah metadata. Metadata ni adalah macam rangka yang kita simpan untuk mudah kita gunakan dalam komponen-komponen. Sebab kadang-kadang satu benda tu kita tak guna sekali je, kita akan guna banyak kali. So tak perlulah kita nak create banyak kali dalam job tu. Jadi kita just ambil je metadata ni, dia akan terus siapkan rangka untuk projek kita. So metadata ni dia akan mengikut kategori file lah, kategori komponen. Contohnya kat sini database, file delimited ni biasa text file. File regex ni yang biasa kita guna Excel, XML, JSON. Okay, so next kita dah pergi dah tadi, kita dah tengok secara ringkas konteks, folder dengan metadata untuk project structure. Next kita akan pergi kepada komponen, iaitu komponen di dalam job di Talent Studio ni. Jadi pastikan kita dah buka first job ni, iaitu double click je dan dia akan buka lah dekat ruang di tengah-tengah ni. Jadi sekarang maybe korang nampak macam bukan tengah-tengah, macam belah kanan sebab saya dah zoom kan. So apa itu komponen? Komponen tu adalah item-item yang akan berada kita gunakan dekat dalam tengah-tengah ni dalam designer ni. Dia ada dua cara. Cara yang pertama adalah dia boleh gunakan, contoh dekat belah kanan ni. Okay, ada Padlet ni kan. Kita boleh type lah dekat sini. Contohnya kita type Excel. So tekan enter, dia akan carilah apa komponen-komponen yang berkaitan dengan Excel dekat sini. Dan kita tekan, kita drop kat dalam ni, kat dalam designer. Ini adalah first cara. Baru mula-mula sesuai lah guna cara ni sebab kita masih tak tahu kan apa benda yang ada kat sini maybe sebab kita tak pernah guna. So kita akan carilah kat sini, kita boleh buka satu-satu. Maybe kita nak tahu apa benda ni kan. Kalau korang dah biasa dan korang tahu apa yang korang nak gunakan, next cara adalah yang lebih mudah. Saya sarankan adalah dengan contoh kita tekan dekat sini, lepas tu kita dah tekan ni, tak payah tekan apa-apa, dah terus type je dekat keyboard. Kita akan mulakan dengan huruf T. Okay, talent ni dia macam tu lah. Kita type T, macam kat situ dia terus nampak T. Dia akan terus sarankan lah apa komponen-komponen biasanya yang akan ada dekat depan sekali yang selalu kita guna. Okay, macam tadi sebab kita dah guna T Excel, so terus ada kat situ. Sama juga T file input Excel. Sebagai contoh kita buat lain T Postgres. Kita type je lah post. Nanti dia akan sarankan apa nama-nama yang berkaitan kat situ. Kita pilih dan tekan enter. Okay, ini adalah komponen. Jadi untuk delete komponen ni, kita boleh pilih sama ada kita nak klik satu-satu ataupun kita boleh buat box besar macam ni. Ini dia akan select dua-dua dan kita delete, dia akan terus padam lah. Kalau nak undo, just tekan je Ctrl Z, so boleh undo. So untuk first tutorial ni kita akan panggil komponen T-Java untuk kita print something. So kita just tekan T dan kita type Java.
ambil T-Java yang custom code ni, tekan enter. So kalau kita nak edit komponen ni, kita boleh gunakan window dekat bawah ni lah. Pastikan korang dah klik dekat komponen ni, dan kat bawah ni kita boleh nampak tab komponen dengan kita tekan komponen. So dekat sini lah ruang untuk kita edit, masukkan detail-details untuk komponen ni. Jadi sebagai contoh kat sini, kita akan print something. Nanti bila kita nak run job kan, so kita buat system.print line, kita boleh kat sini, ini job pertama saya. So saya ingat kali-kali talent ni adalah gunakan Java. So sintaks untuk programming dia adalah gunakan Java punya sintaks lah. So ini adalah komponen dan kita nak try run dia untuk tengok print macam mana dia jalankan. Macam dia print ni, kita pergi dekat tab run ni dan kita tekan run kat sini. Okay, so dia akan compile dan dia akan run kat sini. So boleh nampak lah kat sini dia print ini job pertama saya. So itulah contoh komponen. Okay, untuk job dan sub-job ni, dia lebih kepada how talent run the job. Dia macam workflow dia lah, job, sub-job dengan komponen ni. Jadi untuk tutorial kali ni, saya akan tunjukkan demo macam mana dia talent ni run. So kita kena create beberapa komponen dulu lah. Mula saya akan create Tiro generator ni. Yang ni saya tak tunjuk lebih detail, saya akan tunjuk sekali lalu je. Sebab sebagai contoh kan, so ni create new column, talent function ni. Okay, yang satu lagi kita akan gunakan T-log row. Okay, kat sini kita akan create satu lagi T-Java, ataupun kita copy yang ni je. Copy, kita buat kat sini. Ini selepas sub-job. Okay, saya buat macam tu. So untuk kita tengok macam mana flow dia berjalan, contohnya kita letak kat sini, kita buat trigger on sub-job. Okay, so untuk dia macam ni kan, dia akan run macam ni tau. Dia akan run dekat sini dulu, lepas tu dia akan run yang ni, dia akan run kat sini, dan baru dia akan run yang ni. Okay, ni untuk yang pertama. Contoh okay, kita tengok kat sini kan, dia akan print dulu ini job pertama saya, dan dia akan create random generator, and then baru dia akan boleh print ini selepas job. Okay, so boleh tengok kat sini bawah ni, dia akan print kat situ, kemudian dia akan print random generator, lepas tu ini selepas job. Okay, so ni kita nak tengok satu lagi contoh. Kita akan copy dan kita akan buat satu lagi kat sini. Kita akan trigger, kita buat on sub job. Okay, ini pula kita buat ini dalam sub job. So bila kita run nanti, dia akan jalan, dia akan ini job pertama saya, dia akan print. Okay, kemudian dia akan print random generator, random number. Lepas tu dia akan print ini dulu, ini dalam sub job. Okay, after that baru dia akan print yang ni. Okay, nampak tak, walaupun nombor dia 1, 2, 3, tapi dia bukan ikut nombor ni ke apa tau, dia ikut macam mana korang susun on component okay, on sub job okay ni. Okay, so kita akan tengok macam ni kan, macam ni dia run. Kita tekan run. So tengok kat bawah ni, nampak dia akan print ini job pertama saya. Okay, dia print yang ni, kemudian dia print random number ni kat sini. Lepas tu dia akan print yang T-Java 3 ni, ini dalam sub job. Okay, boleh nampak, ini dalam sub job, dia akan print yang ni, dan baru dia akan print yang ni, ini selepas sub job, yang ni lah. Nampak? So dalam talent ni, susunan job dia bukan ikut korang susun atas bawah ke apa, tak tentu. Even kalau korang susun ni ke atas pun, dia akan still run macam tadi. So dia ikut functionality on component okay dengan on sub job okay ni. So untuk dua komponen sub job dengan on component okay ni, kita akan memang gunakan banyak kali untuk tutorial akan datang. Harap yang ni korang boleh faham lah secara basic dia, macam mana nak gunakan sub job ni. Okay guys, itu saja untuk tutorial talent episod 2 kita kali ini, di mana kita dah tengok project structure, konteks dengan job dengan sub job serta komponen yang boleh digunakan dalam Open Talent Studio ni. Tutorial kali ni memang saya rasa agak panjang, tapi dia agak basic. So menunjukkan tutorial-tutorial akan datang akan lebih details yang saya akan kongsikan. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan share this video untuk dapatkan notifikasi video yang seterusnya.
Thank you guys for watching. Hope you guys can learn something. See you guys in the next video. Thank you and goodbye. Assalamualaikum.